Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alia binti Muhammad Farai sebagai moderator pada forum kali ini. Tidak dilupakan juga kepada ahli panel kita pada hari yang mulia ini. Sebelum saya mengenalkan ahli panel kita telah sedia maklum beberapa minggu yang lepas telah muncul satu isu yang hangat di media sosial maupun di dalam negara kita. Topik forum kita pada hari ini buat kepada sistem keselamatan makanan negara. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah. Ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Ainadia binti Syahrizal, dan yang kedua ahli panel kita Saudari Nur Atikah Natasha binti Roshidi. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang topik forum ini. Pada 2 Disember lalu, RCI iaitu Penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja telah membongkarkan isu kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia dalam serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai, Johor. Baiklah. Soalan saya kepada panel yang pertama, seperti yang kita semua tahu, setiap masalah yang muncul akan ada puncanya. Pada pendapat saudari, apakah punca masalah yang terlibat di dalam isu ini? Silakan. Baiklah, saya akan berkongsi tentang punca masalah. Punca masalah atau timbulnya isu kartel daging import ini kerana terdapat syarikat ejen freight ataupun freight forwarder yang telah diberi amanah atau dipertanggungjawabkan dalam mengurus proses pengimportan daging sejuk beku halal ini. Telah mengambil jalan mudah dengan bertindak mengimport daging sejuk beku dari negara yang tidak menerima kelulusan sah daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Malah penggunaan dokumen palsu seperti borang kastam, permit import, sijil halal ataupun resip bayaran. Malah penggunaan cap palsu juga yang digunakan dalam proses pembungkusan semula daging sejuk beku. Cap logo berkenaan telah ditempa daripada sebuah permis percetakan di Ulu Tiram. Ada juga pembuatan pelekat yang dihasilkan sendiri di gudang berkenaan juga menjadi punca masalah isu ini bangkit. Apa yang memeranjatkan pengguna Islam, terdapat gudang yang tidak mempunyai sijil halal. Malah daging halal juga bercampur dengan daging babi dan daging yang tidak mempunyai sijil halal. Mereka juga iaitu penguatkuasa menerima pendapatan rendah yang terdedah kepada suapan daripada peniaga. Ia gagal dikesan dan didakwa atau ditangkap ataupun didenda. Sistem ini menyebabkan sistem kawalan yang lemah dan mudah bocor di beberapa titik dalam rangkaian bekalan daging. Ini juga menjadi punca masalah. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsi tentang punca masalah timbulnya isu daging kartel import ini. Terima kasih kepada saudari Ainadia yang telah memberitahu kepada kita apa puncanya. Seterusnya, saya ingin beralih kepada soalan yang seterusnya. Dengan mengetahui apa puncanya, siapakah pemegang taruh yang terlibat dalam isu daging kartel ini? Agensi yang terlibat dalam pemantauan daging import di Malaysia ada 6. Pertama, saya akan jelaskan mengikut urutan. Pertama sekali, Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jabatan Perkhidmatan Veterina ini terdapat 12 perkhidmatan di bawah tanggungjawab mereka. Pertama sekali, import
ekspor, kedua pembasmian penyakit, ketiga komoditi ternakan, seterusnya pasaran ekonomi, skim pensijilan DBS, nombor 6 perkhidmatan makmal, penyelidikan, penguatkuasaan, kesihatan veterina, rumah sembelih, kebajikan haiwan dan akhir sekali Majlis Veterina Malaysia MPC. Saya akan teruskan dengan agensi yang kedua, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. JAKIM adalah sebuah agensi utama dalam pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan serta urus setia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia iaitu MKI. Maka, untuk urus setia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, JAKIM telah melaksanakan 3 fungsi utama. Fungsi pertama, penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak. Fungsi kedua, penyelarasan pentadbiran Islam. Fungsi yang ketiga, penyelarasan dalam pembangunan pendidikan Islam. Agensi yang seterusnya adalah Kementerian Kesihatan KMM. Untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif, ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap dan sesuai serta berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang bernasib baik. Saya teruskan agensi yang terlibat dalam isu ini, iaitu Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia iaitu MAKIS. Fungsi utama jabatan ini adalah untuk mengawal semua 57 pintu masuk sempadan Malaysia dengan membuat pemeriksaan ke atas semua barangan pertanian yang diimport ke negara ini sama ada selamat untuk setiap rakyat Malaysia. MAKIS juga menghalang kemasukan barang pertanian yang tidak selamat dan banyak cubaan untuk bahawa masuk barang pertanian tidak selamat ke negara ini telah berjaya disekat. Jabatan ini juga memberikan perkhidmatan kuarantin, pemeriksaan dan penguatkuasaan di semua pintu masuk sempadan Malaysia. Seterusnya, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri JKDM. JKDM menjadi penyampai perkhidmatan yang cepat dan berkesan dalam era norma baharu ini. Kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan dalam JKDM adalah teras utama yang dapat menjana pungutan hasil yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Akhir sekali, agensi yang terlibat dalam isu daging kartel import ini, Polis Pelabuhan. Polis Pelabuhan adalah memberi khidmat polis ke kawasan-kawasan di mana liputan polis tidak berkesan. Ianya membolehkan pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan sektor swasta untuk mempunyai kuasa-kuasa polis serta membolehkan mereka membawa senjata api semasa melaksanakan tugas-tugas di kawasan yang tertentu. Sebagai unit sokongan atau bantuan kepada PDRM dalam sesuatu situasi yang diperlukan juga adalah salah satu tanggungjawab Polis Pelabuhan. Okay, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada saudari Ainadia atas pemberitahuan siapa pemegang taruh yang terlibat. Seterusnya, bolehkah saudari Atika Natasha memberitahu tentang modus operandi kartel daging ini? Dipersilakan. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita iaitu Alia Farai. Okey. Yang saya akan menerangkan berkenaan dengan modus operandi pasal isu daging kartel di sini. Surah Al-An'am ayat 121 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan makanan dari sembelihan binatang yang halal yang tidak disebut nama Allah sewaktu ingin menyembelihnya. Sesungguhnya sedemikian itu adalah perbuatan fasik, iaitu berdosa. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisik kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka menghasut kamu dan cinta kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram itu. Sesungguhnya kamu
tetap menjadi orang-orang yang musyrik. Okey, kita balik semula kepada itu modus operandi berkenaan dengan isu daging kartel yang haram ni. Daging kartel ini menggunakan orang dalam di pintu masuk negara untuk membawa masuk daging dari benua Amerika menggunakan dokumen palsu. Yang kedua, turut mendapatkan bekalan daging sejuk beku yang sememangnya halal dari negara yang diiktirafkan JAKIM seperti Australia dan New Zealand untuk mengelirukan pihak berkuasa. Yang ketiga, menyogong sejumlah wang kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab mengawal selia keluar masuk kontena di pelabuhan. Okey. Modus operandi yang dijalankan kat sini kita nampak mereka yang dipercayai mereka mengimport daging-daging tersebut dari luar negara, kemudian mereka seluduk masuk melalui pelabuhan di Pasir Gudang dan juga Tanjung Lepas. Begitulah proses atau modus operandi cara mereka masuk di dalam negara kita secara tidak halal. Untuk pengetahuan semua, kita sebagai dekat negara Malaysia ni, kita mempunyai SOP untuk mengeluar masuk barang import dan ekspor. Okey. Kita sendiri tahu bila kita nak masukkan semua apa yang nak diimport, apa yang nak diekspor, kita ada SOP yang perlu dijalankan yang sangat ketat sekali. Tapi dekat sini kita tengok sendiri punca yang telah dikemukakan oleh Nedi tadi, dia macam ada kait dengan rasuah. Okey, kat sini kita nampak modus operandi mereka yang mereka masuk dalam negara sangat mudah. Sedangkan kita sebagai Malaysia, kita mempunyai banyak cabaran nak masuk, banyak SOP, banyak semua tu lah. Okey, kat sini seterusnya, selepas daging sejuk beku tersebut berjaya melepasi pemeriksaan di pelabuhan, daging tu akan dibawa ke sebuah kilang yang dikawal ketat di Selangor. PPIM juga mengenal pasti kegiatan terbabit juga berlaku di beberapa negeri utara tanah air dan ia dibawa masuk tanpa cop pengesahan, namun berjaya diedar dan dijual di dalam negara. Seterusnya, syarikat ini juga menggunakan pekerja warga asing sebagai membayar wang sedikit untuk berperanan melakukan kerja pembungkusan semula daging beku dalam sebelum diedarkan di pasar seluruh negara. Kat situ kita nampak proses-proses mereka sangatlah dititik beratkan untuk tidak nampak daging itu sebagai haram. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan modus operandi. Terima kasih kepada panel kita yang kedua mengenai modus operandi tersebut. Sekurang-kurangnya, kita telah mendapat tahu bahawa kartel mempunyai orang dalam yang sudah beroperasi sejak 40 tahun. Modus operandi kartel daging ini ialah membeli kaki tangan agensi kerajaan tertentu yang telah dirancang dengan teliti dan cekap. Baiklah. Soalan yang seterusnya saya ajukan juga kepada saudari Atikah Natasha. Menurut undang-undang di Malaysia, bolehkah saudari memberitahu apakah kesalahan-kesalahan akta-akta yang berkaitan dengan isu ini? Okey, terima kasih lagi sekali. Akta untuk daging ni, akta untuk isu ni, iaitu
Menurut sumber SPRM, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 1916 dan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya dan Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Fokus siasatan ini ialah terhadap isu pemalsuan barang kastam K1 iaitu pengisytiharan barang import serta amalan rasuah dalam kalangan agensi-agensi terlibat. Kerjasama beberapa agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia iaitu MAKIS, dan kastam telah diperolehi oleh sumber ini. Okey, sementara itu pengarah SPRM Johor Dato' Azmi Al-Ilyas ketika dihubungi pengesahan siasatan itu dan diminta semua pihak untuk tampil memberi kerjasama. Jadi, akta ini masih disiasatan untuk sementara waktu. Isu ini di bawah akta siasatan dan dijalan di bawah Seksyen 16. Itu saja. Terima kasih kepada saudari Atika Natasha kerana memberitahu tentang akta di bawah Seksyen 16 kerana menerima rasuah dan Seksyen 18 kerana memperdayakan prinsipal oleh ejen iaitu Akta SPRM 2009. Baiklah, soalan seterusnya ialah, bolehkah saudari Atika Natasha memberi cadangan mekanisme penyelesaian tentang isu ini? Silakan. Okey, berkenaan dengan cadangan. Cadangan untuk sementara waktu, cadangan sekarang, semua pihak perlu membantu pihak kaki tangan yang berkuasa untuk menyelesaikan isu kata daging sejuk beku yang diragui ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakhari berkata, ia termasuk dalam cadangan Majlis Perundangan Melayu supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dirombak bagi memantapkan kredibiliti dan integriti agensi itu yang turut dibalik isu berkenaan. Seterusnya, pihak kerajaan, pihak berkuasa juga memberi cadangan untuk mengurangkan untuk sementara waktu mengambil daging-daging beku dan yang dipercayai sumber dari mana. Selain itu, kami berharap dapat membawa keselamatan pergerakan pengguna dapat membuat sesuatu untuk sama ada menyemak semua kedai semula untuk membuat penyemakan daging, sama ada daging itu betul atau tak betul, daging itu dari mana. Yang terakhir, pihak-pihak yang beragama Islam, kita contohnya seperti kita perlu membuat pilihan, kurangkan membuat pilihan untuk mengambil daging beku. Walaupun dengan harganya murah, belum pasti sama ada daging itu berada dalam keadaan yang selamat. Itu saja cadangan saya. Sekian, terima kasih. Dengan jawapan yang diberikan oleh saudari Atika Natasha sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita iaitu saudari Ainadia dan saudari Atika Natasha kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan saya berharap agar ancaman masalah kartel daging import kepada sistem keselamatan makanan negara dapat diselesaikan dengan segera. Sekian, terima kasih.